Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah di atas kesempatan yang Allah Taala beri sama-sama kita boleh duduk di dalam masjid ini yang mana masih belum niat iktikaf. Sama-sama kita niat iktikaf, mudah-mudahan sepanjang keberadaan kita dalam masjid ini pahala kita sentiasa berjalan, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ni saya bersama dengan tuan-tuan kali pertama, walaupun duduk dekat dengan kawasan ni, tapi kali pertama bersama dengan tuan-tuan. Kok kawasan ni pernah dah kuliah ni, keliling ni, Surau Al-Husna, Surau Husna kat ni kan, Surau Husna, Surau Al-Husna dekat sebelah ni, kampung apa? Sini Lindungan kan. Alhamdulillah tuan-tuan, jadi kesempatan yang Allah Ta'ala bagi ni sama-sama kita manfaatkan sebaik mungkin. Setelah sekian lama tak boleh nak kuliah dalam masjid, semua sebelum ni ustaz-ustaz duk kuliah melalui smartphone saja, kuliah online, live Facebook. InsyaAllah pada malam ni saya nak berkongsi satu hadis yang saya ambil dari dalam buku Peristiwa Akhir Zaman yang dikarang ataupun disusun oleh Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam An-Nadwi Al-Maliki hafizahullahu ta'ala, yang mana peristiwa dalam buku ni dihimpunkan mengenai hadis-hadis yang diceritakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana keadaan akhir zaman sebagai bila berlakunya tanda ini maka kiamat sudah hampir dengan kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita diuji dengan wabak penyakit COVID-19, lama dah kita tak boleh nak berkongsi ilmu. Jadi bila mana dah alhamdulillah dengan berkat doa kita semua, dengan izin Allah Taala, maka kita dapat menangani, sama-sama dapat menangani wabak tersebut dengan kita mematuhi SOP yang ditetapkan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hadis yang kita nak berkongsi pada malam ni mengenai dunia Islam pada akhir zaman. Jadi riwayat daripada Sauban, an Sauban radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha faqala qail wa min qillatin nahnu yawma idzin qala bal antum yawma idzin kathirun walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayli wa la yanzi'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum wa la yaqdhifanna Allahu fi qulubikumul wahan. Faqala qail ya Rasulullah wa mal wahan qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rawahu Abu Daud. Hadis ni riwayat daripada Sauban. Sauban ni seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah menarik tentang Sauban ni. Satu malam Sauban ini dia tak boleh nak tidur, dia tak boleh nak lena pada malam tersebut. Tak boleh lena sebab apa tuan-tuan? Sebab pada malam tersebut dia memikirkan keadaan bagaimana nasib dia di akhirat nanti. Ni sahabat tuan-tuan. Dia tak boleh tidur malam tu bukan sebab dia duk fikir hutang, bukan sebab dia duk ada masalah lain, tak. Tapi sebab dia tak boleh tidur malam tu, dia duk fikir macam mana nasib aku di akhirat nanti. Malam tu dia tak boleh tidur. Dia fikir sampai pagi.
Keesokan paginya waktu solat, Nabi tengok muka sahabat demi seorang, Nabi tengok muka sahabat ni dia nampak lain, muka orang yang tak cukup tidur. Bila muka orang tak cukup tidur ni dia nampak lain kan. Jadi macam mata merah, ataupun ada bawah ni jadi macam kan warna sikit bawah ni. Nabi tanya kepada Thauban, kenapa dengan kamu wahai Thauban? Maka jawab Thauban ini, pada malam tadi aku tak boleh nak tidur wahai Rasulullah, aku tak boleh nak lena. Fikir apa sebab apa ni sampai tak boleh nak lena ni. Dia memikirkan bagaimana nasib dia di akhirat nanti. Adakah dia dapat bersama dengan Rasulullah, ataupun lebih malang lagi nasib, bagaimana dimasukkan diri dia di dalam neraka. Tu dia tuan-tuan, sahabat tu. Sahabat dia fikir perkara tu sampai dia macam ni tuan-tuan. Di dunia mereka boleh duduk dengan Nabi, duk lihat wajah Nabi setiap hari, duk tengok wajah Nabi, duk cakap dengan Nabi, duk sembang dengan Nabi. Tapi dia nak keadaan yang sama di dunia tu, akhirat nanti pun dia nak macam tu juga. Dia tak boleh terpisah. Dia nak macam tu juga, nak duduk dengan Nabi juga. Sebab tu dia fikir pada malam tersebut tak boleh nak lena sampai pada malam tersebut. Jadi Nabi dengar jawapan tersebut dan Nabi terdiam, sebab syurga itu bukan milik Nabi. Nabi terdiam. Nabi nak bagi jawapan macam mana ni? Nak bagi jawapan macam ni pun serba tak kena. Jadi Nabi terdiam. Ketika itu Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada Nabi, dan Nabi bacakan satu ayat yang tercatat di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Artinya, dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka akan ditempatkan bersama orang-orang yang soleh, orang yang dikurniakan nikmat ke atas mereka, iaitu para nabi, as-siddiqin, asy-syuhada dan as-salihin. Bila mana Thauban dengar Nabi baca ayat ni, dia rasa puas hati, dia rasa seronok. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan kata Thauban, kita pun boleh duduk dengan Nabi di akhirat nanti. Tapi kena ikut macam ni lah yang Allah Ta'ala pesan. Orang yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka akan boleh duduk dengan Nabi. Tuan-tuan, saya nak bagi satu petua pada malam ni. Iaitu hadis riwayat daripada Rabi'ah bin Ka'ab. Petua yang kita boleh duduk dengan Nabi dalam syurga nanti. Di dunia kita tak boleh tengok Nabi, tapi bila kita ikut petua ni, insya-Allah kita boleh duduk dengan Nabi di akhirat nanti. Riwayat daripada Rabi'ah bin Ka'ab. Cerita Rabi'ah, satu malam tu dia kata, aku duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diselesaikan keperluan Nabi, segala hajat Nabi, dan dia datangkan fa'ataituhu biwudu', dia datangkan air untuk Nabi berwuduk. Maka setelah Nabi berwuduk, Nabi bagi tahu kepada Rabi'ah, sal, wahai Rabi'ah, kamu nak minta apa, mintalah. Nabi bagi tahu kat Rabi'ah macam tu. Kita tuan-tuan, bila orang buat baik kat kita, maka kita balas dengan kebaikan yang lebih daripada tersebut. Jadi cara dia macam itulah. Bila orang buat baik kat kita, kita balas dengan kebaikan yang lebih baik daripada kebaikan tersebut. Jadi macam tu Rabi'ah, dia khidmat kepada Nabi. Fa'ataituhu biwudu'ihi, dia kata aku datangkan air untuk Nabi berwuduk. Dan Nabi bagi tawaran, bagi tahu kepada Rabi'ah minta. Tuan-tuan, apa yang Rabi'ah minta? Iaitu Rabi'ah bin Ka'ab, dia minta suatu benda yang cukup besar tuan-tuan, yang cukup berwawasan, yang cukup berpandangan jauh. Dia tak minta yang, ya Rasulullah doakan aku bagi aku banyak harta, tak, dia tak minta macam tu. Tapi dia minta as'aluka murafaqataka fil jannah, wahai Rasulullah, aku nak minta nak duduk sebelah dengan kamu dalam syurga nanti. Dia minta nak duduk sebelah dengan Nabi. Tuan-tuan, benda ni cukup besar. Nak duduk sebelah dengan Nabi ni bukan senang. Dia kena ada mujahadah dalam diri. Tapi
Rabi'ah minta. Kemudian Nabi tanya dia, awal ghaira dzalik, wahai Rabi'ah, ada tak lagi permintaan yang lain? Maka Rabi'ah jawab, wa dzaka, cuma yang tu je, nak minta yang tu je, satu tu. Maka apa jawapan Nabi? Jawapan Nabi, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau begitu kamu kena bantu diriku ala nafsika, ke atas dirimu, bikathratis sujud, dengan memperbanyakkan sujud. Tu je betul dia tuan. Betul dia, tak payah. Hak tu je. Kathrati sujud, banyakkan sujud. Bukan kata Rabi'ah, kita semua yang ada pada malam ni pun boleh duduk sebelah dengan Nabi kalau kita memperbanyakkan sujud. Baru ni alhamdulillah, bulan Ramadan baru ni semua pakat boleh semayang di rumah tarawih kan. Boleh semayang tarawih di rumah. Yang lelaki jadi imam, yang perempuan, anak-anak jadi makmum. Boleh praktis, boleh doa di rumah, boleh semayang selepas kita buat tarawih, kita buat witir, kita buat witir di rumah. Alhamdulillah, benda itu satu suatu benda yang baru bagi kita. Selalu kita duduk solat di masjid, solat tarawih di masjid, kita cuma aminkan doa. Kali ini kita sendiri kena baca doa, semayang di rumah. Jadi alhamdulillah, teruskan perkara tersebut. Kita buat sebelum ni, duk buat semayang sunat witir di rumah. Kita boleh teruskan witir tersebut sampai hari ni. Tarawih tak boleh lah, tarawih dekat bulan puasa ya. Di bulan lain tak boleh, dia tu amalan sunat yang khusus. Jadi kita boleh teruskan pada bulan lain semayang sunat witir. Kalau kita larat lagi, kita buat semayang sunat hajat, sunat tahajud. Kalau kita nak buat apa-apa pilihan, kita buat solat sunat istikharah. Kalau kita nak minta kepada Allah apa-apa hajat kita, kita buat solat sunat hajat. Kalau kita nak minta kalau kita nak bertaubat kepada Allah, nak minta keampunan, kita buat solat sunat taubat. Itu semua kita boleh yang al-maktubah, yang al-mafruḍah, yang dah ditetapkan macam tu dah, 5 waktu macam tu dah. Yang kita boleh tambahi, kita nak banyakkan sujud lagi, kita boleh tambahi dengan yang sunat. Jadi kita, orang kata apa, biarlah amalan kita itu istiqamah, berterusan. Jangan malam ni dia mai satu semangat baru, dengar ustaz kata banyak sujud, dia balik lagi, dia tibai buat habis semua solat sunat, esok apa pun dia tak buat. Ada, kita buat amalan itu ikut kemampuan kita. Kata hak jenis, contohlah hak jenis sakit lutut, ustaz boleh takat 2 rakaat sahaja, tak apa, alhamdulillah, teruskan 2 rakaat. Ustaz saya boleh takat 4 rakaat aja, tak apa, teruskan dengan 4 rakaat. Jangan tengok kemampuan orang lain, tetapi tengok kemampuan diri kita itu boleh setakat mana. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu cerita tentang Sauban dan juga Rabi'ah. Siapa ikut betul ni, insya-Allah. Tuan-tuan, bayangkan akhirat nanti kita boleh tengok wajah Nabi. Di dunia kita duk dengar ustaz-ustaz, guru-guru, ulama duk cerita tentang begini rupa parah Nabi, wajah Nabi begini, rambut Nabi begini, akhlak Nabi begini, percakapan Nabi begini. Bayangkan akhirat nanti kita boleh tengok di depan. Tengok depan kita macam ni. Oh, inikah rupa wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari yang lebih indah adalah hari tersebut daripada hari yang lain. Baik, muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muslimat tak ada kan? Tak ada. Nasib baik baru ni kuliah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Cari juga tak ada muslimat. Baik, muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu cerita tentang Thauban. Kita tengok hadis ni. Apa kata Thauban? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hampir tiba di mana suatu masa seluruh bangsa akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang yang mengerumuni talam hidangan mereka. Jadi Nabi sebut akhir zaman sampai satu masa umat Islam ini akan datang dikerumuni oleh golongan yang lain, bangsa yang lain. Macam orang yang nak makan duduk kerumun talam mereka. Ni saya bagi contoh mudah. Ni kata talam hidangan makanan keliling ini, ni adalah dunia Islam pada akhir zaman. Keliling ni semua bangsa yang lain daripada Islam. Ni lain daripada Islam, semua duduk keliling ni. Macam orang yang Nabi sebut, macam orang yang kama tada'al akalatu ila qas'atiha, macam orang duduk keliling nak makan ni dalam hidangan mereka.
Tanya para sahabah, wa min qillatin nahnu yawma idzin, wahai Rasulullah, adakah jumlah kami pada masa tersebut sedikit? Takkan masa tu sikit kot jumlah orang Islam, wahai Rasulullah, sampai orang boleh duduk kumun, boleh duduk, orang kata apa, macam kumun keliling tu, boleh duduk keliling. Maka jawab Nabi, bal antum yauma idzin kathirun, bahkan jumlah orang Islam pada masa tersebut ramai. Kathir, banyak, ramainya umat Islam pada masa tersebut. Jadi Nabi sebut lagi, walakinnakum ghusaun ka ghusai saili, ramainya umat Islam pada akhir zaman itu ramai bagaimana? Ramainya mereka seperti buih di waktu banjir. Ka ghusai saili, macam buih di waktu banjir. Kalau kita tengok banjir ataupun air laut ke apa ke, dia ada buih. Bila buih tu dia tolak ke arah timur, pergi arah timur, tolak ke arah barat, pergi arah barat, lama-lama dia pecah. Buih, tak ada apa, pecah macam tu. Banyak tapi tak ada apa. Macam itulah gambaran umat Islam pada akhir zaman, yang mana ramainya umat Islam tetapi tak ada apa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sebut ini perumpamaan macam buih. Jadi tak ada apa, tak ada haibah dia, tak ada rasa gerun dia, tak ada rasa, tak macam mereka yang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa perang Badar, nak banding jumlah tentera Islam dengan jumlah tentera musyrikin cukup berbeza. Cukup beza. Seorang lawan tiga lah kalau kira-kira tu. Perang Badar seorang lawan tiga ataupun lebih, tapi kemenangan berpihak kepada Islam. Sebab apa? Sebab ketika itu dia ada rasa gerun di dalam dada musuh terhadap Islam. Jadi Nabi umpamakan orang Islam akhir zaman, dia Islam tetapi tak ada macam pegangan Islam, nama Islam tetapi amalan tidak mencorakkan Islam, gaya hidup tidak mencorakkan Islam, muamalahnya tidak mensyaratkan Islam. Maka itulah yang digambarkan oleh Nabi, mereka ini macam buih di waktu banjir, akhir zaman. Kalau kita tengok tuan-tuan, akhir zaman ni kita pun cukup takut. Bila akhir zaman tu? Zaman kita lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu bermula Nabi adalah Nabi yang terakhir. Umat Nabi kita, umat Nabi adalah umat yang terakhir, dan zaman Nabi adalah zaman yang terakhir. Itulah daripada zaman Nabi sampai berlaku hari kiamat. Itu dia panggil akhir zaman. Di tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab tu perlunya kepada kita untuk mendidik bermula daripada diri kita, ahli keluarga kita, seterusnya negeri kita, dan seterusnya negara kita. Kita tak payah duk tengok jauh-jauh lagi, tengok pada diri kita dulu dan keluarga kita dulu. Macam mana? Ada apa yang Nabi sebut ini? Kadang-kadang kita duk tuduh, duk toleh kepada orang lain dulu. Kita tak tengok diri kita, kita toleh pada orang lain dulu. Itu salah. Kita mula dengan diri kita dulu dan ahli keluarga kita. InsyaAllah kita akan terhindar daripada apa yang Nabi sebut. Yang mana kita tengok umat Islam tidak beramal dengan Islam dari segi muamalah. Kalau yang meniaga kena ikut macam mana yang Nabi sebut, kena jujur dalam perniagaan. Ni kadang-kadang sedih. Kadang-kadang kita sedih. Yang meniaga jenis kecoh timbang pun ada. Kecoh timbang. Masuk dalam berita dan sebagainya, kecoh timbang. Timbang buah. Dia boleh kecoh timbang. Niaga dalam tak jujur dalam niaga. Muamalah apa sahaja tidak mencorakkan Islam, ataupun dari segi kekeluargaan tak beramal dengan Islam. Anak isteri yang perempuan tak jaga, tak tutup aurat dan sebagainya. Tak apalah ustaz, kita bagi pendidikan dah, biarlah dia orang boleh fikir. Tak boleh. Kita kena ingat ketua keluarga dia ada kuasa dia, kita boleh suruh dia menutup aurat dan sebagainya. Kalau kita tak suruh tutup aurat anak perempuan ataupun isteri, maka itu dipanggil dayus. Dayus ni akbar min kabair, salah satu dosa daripada dosa besar. Kena jaga, kita kena tengok satu persatu, bermula diri kita dan ahli keluarga kita. Sebab kita nak Islam itu yang beramal, yang benar-benar beramal dengan Islam. Begitu juga dalam soal kemasyarakatan kita.
Kadang-kadang duk datang masjid dan sebagainya, cukup cantik, majlis ilmu semua clear, dalam masa yang sama dengan jiran pun tak baik, bermasam muka. Ni tak, bukan dia. Sebab apa? Nabi sebut man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, barang siapa yang beriman dengan Allah maka hendaklah dia memuliakan jirannya. Ustaz, dia dulu yang cari pasal dengan saya. Dia kena kok tu pula. Kita kena usahalah macam mana sekalipun berbaik dengan jiran kita. InsyaAllah kita dapat apa yang Nabi sebut. Begitu juga dalam hal yang lain, hal pekerjaan dan sebagainya, maka kita beramal dengan Islam yang syumul secara menyeluruh, InsyaAllah kita akan jadi umat Islam yang benar-benar berkualiti, tidak menjadi seperti umat Islam yang hanya seperti buih di waktu banjir. Kemudian Nabi sebut lagi, wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum, sampai satu masa, satu bala yang Allah Ta'ala turun pada umat Islam yang tidak berpegang sungguh-sungguh dengan Islam. Apa dia? Iaitu Allah Ta'ala akan cabutkan rasa gerun daripada dada musuh kamu terhadap kamu. Bila umat Islam dah tak reti dah nak jaga Islam, dah tak pandai dah nak jaga Islam, dah tak ambil indah tentang Islam, waktu tu Allah Ta'ala akan turunkan suatu bala, iaitu cabut rasa gerun dalam dada musuh Islam terhadap Islam. Waktu tu musuh Islam dah tengok Islam dia buat macam bola lah, dia tendang pergi sana, dia tendang pergi sini, dia tak heran dah. Jadi rasa gerun tu tak ada. Saya suka nak kongsi dengan tuan-tuan, bila sebut rasa gerun ni, saya tertarik ada baca satu artikel mengenai tentera Izzuddin Al-Qassam. Tuan-tuan pernah ingat kan dulu waktu peristiwa yang mana tentera Al-Qassam ini yang terletak di Gaza, mereka ini dikepung oleh tentera Israel. Dia dalam bumi Palestin ni tuan-tuan, dia ada satu wilayah saja yang Israel masih tak dapat kuasai, iaitu Gaza, yang kita sebut Gaza tu. Tepi dia laut, dia ada sepadan laut. Jadi tuan-tuan, nak cerita rasa gerun ni, baca satu artikel tu yang mana tentera Al-Qassam ini, mereka ini tentera yang orang kata terlatih bukan sahaja dari segi rohani, tetapi jasmani mereka juga kuat. Walaupun dalam keadaan terkepung macam tu pun, mereka ini orang yang bijak. Azan ingat aku masa waktu lah. Sekejap, wallahu alam. Okey, baik, kembali kita. Jadi mereka ini tentera yang terlatih. Siang kerja macam biasa, hari yang tukang buat roti, pensyarah bawa teksi. Malam mereka tukar uniform, jaga rabitah, jaga sempadan mereka. Jadi nak cerita kata hebatnya tentera ni, dia syarat nak masuk ni kena ada Al-Quran 30 juzuk dalam kepala. Kena ada Al-Quran 30 juzuk dalam kepala. Kita alhamdulillah, walaupun tak ada 30 juzuk dalam kepala, tapi juzuk 30 tu ada kot. Paling-paling kurang ayat lazim lah orang kata. Juzuk 30, kalau juzuk 30 daripada Amma Yatasaalun sampai Anas. Kalau tak 30 juzuk, ambil juzuk 30 pun tak apa. Tak pun ayat lazim daripada surah Wadduha sampai Anas, tu pun dah cukup dah. Kira clear dah orang Kedah kata kan, kira clear dah lah. Jadi syarat nak masuk tentera ni 30 juzuk hafal Quran, dan mesti semayang jemaah 5 waktu di masjid. Jemaah 5, terutama kali waktu subuh. Ustaz, benda tu boleh kecoh? Dia tak boleh kecoh. Dia ada setiap brigade dia tu, dia akan tanya imam qaryah. Contoh tanya imam ni, dia ni betul ke duk mai semayang imam tu? Betul. Tiap kali ada jemaah di masjid boleh masuk. Ada lagi syarat dia akan kena dapat izin daripada ibu ayah dia. Kemudian banyak lagi lah syarat-syarat dia ni, kira ketat lah nak masuk tentera ni. Jadi mereka ini terlatih setiap malam tahajud dan sebagainya dengan Quran dan sebagainya. Bila mai operasi tentera, mereka akan bersiap sedia, dan mereka akan waktu peristiwa tak ingat tahu apa, mereka ni lancarkan peperangan Asfim Makul, peperangan yang tindak mempertahankan Gaza daripada dicerobohi oleh tentera Israel.
Jadi nak cerita kata Israel ni, dicerita oleh Panglima Tentera Israel sendiri kata bila nak lancar sahaja peperangan ke atas tentera Al-Qassam, mereka ni rasa takut. Bila mana yang nama tersenarai nak kena pi tu, dia jadi takut. Dia jadi takut. Bila pi sahaja mereka dalam operasi, balik semua kena kuarantin dan kena ikut lain. Dia kena otak dia kena ni balik, kena center balik. Kalau tidak, ada yang sampai peringkat gila pun ada. Sampai peringkat gila pun ada. Tentera Israel ni dia nak pergi berdepan, tak tahu, dia kata seorang tu rambut panjang diikat. Tentera Israel rambut panjang. Dia kata kami ada sampai satu tahap tu, kami tengok tingkap pun kami nampak macam orang dia. Tengok tingkap, pintu duk bergerak tu, angin duk tolak, dia tembak tingkap tu sampai hancur. Dia punya takut sama tu. Ni tentera Al-Qassam cerita, kami duk tengok, kami intai daripada jauh. Sebab apa? Mereka ini bergerak dalam terowong tanah. Dan mereka boleh cipta, dipanggil mufajaah, kejutan demi kejutan. Dan mereka boleh cipta satu roket yang boleh tembak daripada Gaza sampai ke lapangan terbang di Israel. Mereka boleh cipta drone, kapal terbang yang tanpa pemandu, boleh intip di kawasan Israel dan boleh terus lancarkan, boleh musnahkan tempat tersebut, drone. Sedangkan keadaan mereka terkepung, tapi mereka boleh cipta drone. Dan mereka ada juga tentera dipanggil Difdak, tentera amfibia, tentera yang boleh selam dalam laut, boleh tembus, boleh serang terus dekat pangkalan tentera Israel. Mereka dah buat. Dan akhir sekali Israel bersetuju untuk melakukan genjatan senjata. Mereka menyerah kalah. Bila menyerah kalah, habis dia jadi rasa takut. Sebab apa? Tentera Al-Qassam ini, mereka ini orang Islam yang benar-benar beramal dengan Islam, berpegang teguh dengan Islam, mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka pergi berperang ini, pergi dengan nak mati. Bila berdepan dengan tentera Israel, Israel ini pergi sebab diarah, sebab nak gaji dan sebagainya. Pergi sebab diarah. Bila berdepan dengan orang yang nak mati, dia jadi takut, tuan-tuan. Dia ada rasa gerun dalam hati terhadap tentera Al-Qassam ketika itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau nak cerita memang banyak. Mereka boleh, Israel duk bangga, kata mereka kata kami ada Iron Dome, anti roket. Bila mana roket datang, Iron Dome tu dia boleh tepih. Dia kira roket tu tak boleh masuk ke negara Israel, dia boleh tepih, dia boleh musnah di udara. Tapi Allah Ta'ala bagi ilham kepada tentera Al-Qassam. Mereka cipta roket, bukan kata boleh pergi street. Roket itu dia pergi berpusing macam ni. Dia naik, dia pusing macam tu. Dia pusing macam dengan gerudi tu. Dia pusing macam tu. Jadi boleh sampai ke kawasan Israel. Kita ambil semangat mereka ini, sebab mereka ini orang yang beramal dengan Islam secara sungguh-sungguh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nak cerita banyak lagi. Itu yang mereka kata, kalau nak lancar perang sungguh-sungguh, kami dah bersedia. Juru cakap Al-Qassam cerita. Jadi Israel tak boleh, tak berani. Mereka takut. Jadi bekalan tu dapat dari mana? Tentera Al-Qassam dapat daripada mana bekalan tu? Wallahualam, kita pun tak tahu. Jadi keadaan terkepung. Bayangkan seluruh negeri Selangor ni semua dikepung sepadan, tak boleh nak keluar masuk. Tapi dalam masa sama boleh cipta roket, boleh cipta boleh cipta drone, boleh semua kelengkapan senjata. Nak cerita kata sniper mereka tu, sniper Al-Qassam tu, kalau sniper yang standard boleh pi 1 kilo, mereka boleh upgrade lagi, boleh pi 1 kilo lebih, 1 kilometer lebih. Sedap-sedap tentera pun rebah, tak tahu daripada arah mana tembak. Tu banyak lagi senjata yang mereka cipta. Siapa kata orang Islam tak reti teknologi lebih canggih daripada itu, mereka boleh buat. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada hadis. Jadi sampai satu peringkat Allah Taala cabut rasa gerun tu, tak ada. Habislah. Bila sampai peringkat tu, umat Islam habis, dipandang hina dan dibuli sesuka hati. Kemudian satu peringkat lagi, bala lagi yang Allah Taala buat turun ialah wala yaqdhifannallahu fi qulubikumul wahan. Tadi Allah Taala cabut ni, Allah Taala campakkan pula penyakit wahan dalam dada umat Islam, iaitu penyakit wahan. Wahan yang pada tanya para sahabat, ya Rasulullah, wa mal wahan? Apa itu wahan wahai Rasulullah? Maka jawab Nabi, wahan itu ialah penyakit hubbud dunya
wa karahiyatul maut. Penyakit wahan itu ialah cinta dunia dan takut akan mati. Bila kata cinta dunia, habis segala dunia, dia ada cita-cita dalam diri dia, dalam hati dia. Dunia ni dia letak dalam hati dia. Itu orang yang cinta dunia. Bila kata orang yang tak cinta dunia ni, habis tu ustaz nak duduk di mana? Tak, bukan masalah duduk ke apa tak. Dunia tu dia tak letak dalam hati dia. Tu orang yang tak cinta dunia. Walaupun dia naik welfare ke apa, tapi dia dunia tak ada dalam hati dia. Tapi kalau orang walaupun dah naik Honda Cup buruk tapi dunia ada dalam hati dia, masih dikira sebagai hubbud dunia, cinta akan dunia. Tapi tu kata kena ada, kita kena belajar ilmu dipanggil tasawuf, yang nak menyuci jiwa kita daripada perkara-perkara tersebut. Jadi cara bagaimana? Jadikan dunia kita sebagai akhirat. Allah Ta'ala bagi nikmat sihat, kita guna nikmat sihat itu datang masjid dan macam tuan-tuan buat malam ni semua kena dah ni. Betul dah. Guna nikmat sihat, datang masjid. Sebelum ni masjid tutup, semua pakai duk hingat. Duk bising kata tu dia orang nak pergi semayang pun tak bagi, duk tutup masjid. Elok buka masjid, duk bising tu tak mai pun. No. Duk bising tu tak mai pun. Bila tutup masjid, apa ni Islam apa ni? Duk tutup masjid, orang nak pergi solat tak pergi apa ni, sampai berapa kali Jumaat ni. Baik jadi Yahudi lah apa semua, dia bising dalam Facebook. Lepas tu elok buka masjid, dia tak mai pun. Buka masjid, dia pergi go pasar raya ke mana. Dia jadi macam tu. Jadi tak kena. Orang kata apa? Tim kosong, bising yang lebih, apa pun tak ada. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubbud dunia, cinta dunia tak ke mana. Dunia ni tak ke mana. Cinta dunia lah kali nak tinggal juga dunia ni. Ambil dunia lah kali nak tinggal juga. Nak tinggal juga dunia ni, tak ke mana. Jadi orang yang bijak, yang cerdik ialah dia guna dunia dia untuk akhirat. Dia ada motor, dia ada kereta, dia ada harta, dia ada rumah, dia ada apa saja, dia guna untuk akhirat dia. Dia ada nikmat sihat dan sebagainya, dia guna untuk akhirat. Jadi itulah cara orang yang bijak. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa karahiyatul maut, orang yang takut akan mati, orang yang tak pernah bersedia untuk menghadapi mati. Pernah ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang bijak wahai Nabi? Jawab Nabi, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ashadduhum isti'dadan lahu ulaikal akyas. Orang yang bijak itu ialah orang yang sentiasa mengingati mati dan bersedia untuk menghadapinya. Ulaikal akiyas, mereka inilah orang yang bijak. Jadi sentiasa duk ingat mati, jangan duk ingat aku ni muda lagi, tak apalah biar geng-geng tua dulu pergi masjid. Tak lah, ni mati tak kira muda, tak kira tua, tak kira siapa. Bila mati kena, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal, bila sampai masa, la yastakhiruna sa'ah, lambat sikit pun tidak, cepat sikit pun tidak. Jadi kena, tak kira hang muda ke, hang duduk di mana ke, umur berapa ke, bila sampai masa tetap akan mati. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok lah ni cukup takut, mati mengejut, tak ada apa-apa tiba-tiba mati. Ni cukup bahaya. Tak ada apa peringatan, sampai nombor password bank pun tak ada, nak wasiat kat bini dah, mati macam tu je. Ni bahaya. Jadi kita kena bersedia untuk menghadapi mati. Macam mana bersedia untuk menghadapi mati? Macam tuan-tuan buat malam ni lah. Datang ke masjid, kita beribadah kepada Allah. Ni nak masuk Zulhijjah ni, kita lakukan ibadah korban, macam-macam ibadah apa sahaja yang berbentuk boleh mendatangkan pahala, kita buat semasa hayat kita ini. InsyaAllah nanti bila dah sampai satu masa, kita dah bersedia untuk menghadapi kematian, dan kita seronok nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, rawahu Abu Daud, hadis ni riwayat oleh Abu Daud. Jadi dua istifadah yang kita boleh ambil pada perkongsian pada malam ini. Yang pertamanya ialah mengenai Nabi sebut umat Islam, kedudukan umat Islam pada akhir zaman. Jadi akhir zaman macam itulah gambaran yang Nabi sebut,
tak ada ramai umat Islam tetapi hanya Islam pada nama. Kita nak umat kita jadi umat Islam yang nama pun Islam dan amalan kita pun mencorakkan Islam. Identiti kita sebagai seorang Muslim dan juga amalan kita pun berbentuk juga mengikut seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keduanya ialah Nabi sebut mengenai penyakit wahan. Kita kena jaga tuan-tuan. Saya pesan untuk diri saya dan juga tuan-tuan, penyakit wahan kita kena hindari dengan cara kita bersungguh-sungguh. Kita belajar, kita tahu apa penyakit-penyakit yang kita nak kena hindari. InsyaAllah bila mana kita bersungguh berdoa kepada Allah, InsyaAllah kita akan terhindar daripada penyakit wahan. Dan kita kena buat amalan ya, persediaan untuk menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi cerita keadaan orang yang nak mati ni, dia seronok nak jumpa Tuhan. Jadi riwayat daripada Abu Hurairah satu yang mana bila sampai masa iza syaqasal basar, bila mata tu sedang duk memandang, dia jadi duk nampak satu arah saja. Dia tengok nampak satu arah, dia tak berkedip. Bola mata tu dia tak tengok kiri kanan, dia tak tengok tabah, dia nampak straight pandangannya. Wa hasyaras sadr, dia dada dia tu berombak waktu tu. Dia jadi nyawa jadi naik turun dia jadi berombak, jadi macam orang penat tu waktu tu keadaan tu. Waqsha'arral jil, dan kulit dia tu waktu tu bergetar, dia jadi macam dia jadi gegak, dia jadi macam vibrate, dia jadi macam getak-getak tu kulit dia. Wa tashannadatil asabi', jari dia ni tak boleh berfungsi dah, dia tak boleh genggam, dia tak boleh buka, dia jadi duk kerah macam tu, jadi macam krem. Fa'inda dhalik, ketika itu man ahabba liqa Allah, waktu keadaan itu tengah nazak tu, siapa yang dia suka untuk bertemu dengan Allah, ahabba liqa Allahu lahu, ahabba Allahu liqa'ahu, Allah Ta'ala pun suka nak jumpa dia. Di waktu tu dia orang kata keadaan sedang memandang, dia dah dia nampak dah keadaan dia macam mana nanti. Bila amalan dia baik, maka dia seronok, dia rasa seronok nak jumpa Allah. Jadi Allah Ta'ala pun ahabballahu liqa'ahu, Allah Ta'ala pun seronok jumpa, marhaban, rasa seronok nak sambut kedatangan hambanya ni. Tapi satu lagi nasib manusia yang tak elok apa dia? Wa man kariha riqa Allah, waktu sedang duk nazak tu dia nampak segala amalan yang dia buat, dia rasa tak seronok, dia rasa benci, dia rasa tak seronok nak jumpa Allah. Karihallahu liqa'ahu, Allah Ta'ala pun tak suka, tak ingin dan tak seronok nak jumpa dengan dia. Na'udzubillah min zalik. Hadis ni sahih riwayat Imam Muslim. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah mudah-mudahan kita semua pada malam ni tergolong dalam golongan orang yang ahabballahu liqa'ahu, yang mana Allah Ta'ala suka untuk bertemu kita nanti semua insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira setakat ini dulu untuk perkongsian kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat untuk kita semua insya-Allah di atas perkongsian pada malam ini. Jadi tuan-tuan, jadi sama-sama kita beramal dengan apa yang kita perolehi dan kita sebarkan kepada orang lain. Mudah-mudahan ia menjadi ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah iman kami, kuatkanlah iman isteri kami, kuatkanlah iman anak-anak kami, kuatkanlah iman ahli keluarga kami, murahkanlah rezeki rumah tangga kami, permudahkanlah segala urusan kami, permudahkanlah urusan adik-beradik kami, permudahkanlah urusan kawan-kawan kami, selamatkan diri kami, harta benda kami, ahli keluarga kami daripada tipu daya jin dan manusia, daripada kejahatan jin dan manusia, dan daripada wabak penyakit berjangkit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.